Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kepada anda kerana setia bersama kami di Bernama TV Ruang Bicara. Saya Syuhaimi Muhammad untuk tempoh sejam ini akan bersama anda dan pastinya talian terus kami buka pada malam ini. Jadi anda boleh hubungi saya di talian 0326979768, 0326979767. Isu topik yang dekat dengan anda sebagai rakyat Malaysia. Jadi kami buka seawal ini taliannya. Anda boleh ajukan soalan terus bersama dua orang tetamu saya yang telah pun bersedia di Studio 2 Wisma Bernama ini. Namun begitu, ya, sebelum kita melihat kepada isu perjalanan isu kita tentang menangani kos sara hidup peranan siapa, ya, carian saya pada ketika ini, kos sara hidup mendapatkan carian sebanyak 2.140 juta carian dalam tempoh 0.39 saat. Jadi bermakna, ya, tentang cerita kos sara hidup ni, ramai rakyat, ramai di antara kita sebenarnya yang ingin mendapatkan apakah agaknya intipati tentang kos sara hidup, apa itu sara hidup, apa bezanya sara hidup dengan taraf hidup, kerana ia ada kaitan, ya. Kos sara hidup yang tinggi boleh menyebabkan taraf hidup seseorang itu dari mungkin M40 tergelincir kepada B40. Namun begitu, dalam pemerhatian saya hari ini, seharian hari ini, saya keluar jalan-jalan cari makan, melihat rakyat masih lagi, ya, mengisi perut dengan kadar mungkin dari segi dompet mereka yang masih tebal. Jadi tiada masalah untuk mereka mengisi dan menyediakan mendapat makanan sotong, ya, yang besar dengan harga RM50 sepinggan untuk makan tengah hari. Jadi dalam orang kata kos sara hidup yang tinggi, rakyat kita sebenarnya masih lagi mampu mengisi perut mereka dengan menu yang mereka inginkan. Jadi itu sebentar selalu gambaran dari mata kasar saya sendiri menyaksikan perkara ini. Dan kalau kita lihat, rakyat kita juga masih lagi mampu keluar membeli belah, ya. Orang akan tularkan. Oh, Suhaimi kata pada malam ini poket rakyat mereka masih ramai yang keluar membeli belah di pusat-pusat membeli belah yang ternama. IKEA misalnya masih ramai yang keluar membeli belah. Ya, itu berlaku, tapi mungkin dalam keadaan mereka yang mempunyai isi poket yang masih lagi mampu untuk mereka berbelanja. Bagaimana agaknya bagi golongan B40? Bagaimana pula bagi golongan M40 yang tergelincir ke B40? Dan bagi pihak kerajaan, kita melihat kerajaan tidak pernah berpeluk tubuh, ya, pelbagai program, pelbagai inisiatif, pelbagai pendekatan yang diambil oleh pihak kerajaan. Kalau dulu kita melihat pelbagai program jawatankuasa kos sara hidup diwujudkan 10 tahun yang lalu, dan kini NAKOL juga diwujudkan, Majlis Kos Sara Hidup Negara diwujudkan, dan yang terbaru, ya, kalau kita perhatikan pasukan jihad memerangi inflasi, ia ada kaitan untuk inflasi dengan kos sara hidup. Jadi malam ini bersama saya di studio, sebelum itu, ya, Ketua Unit Komunikasi Korporat Tuan Haji Yunus kata, masuk ni tadi Suhaimi pakai baju merah malam ni, mesti ada apa-apa. Ya, saya membawakan semangat yang membara di kalangan rakyat ingin mengetahui sebenarnya apa usaha pendekatan kerajaan dalam menangani kos sara hidup. Jadi untuk menjawab bagi pihak kerajaan, hadir di studio pada malam ini ialah yang berbahagia Datuk Roziah Abudin, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, Datuk. Dari Melaka, siang tadi, malam ini di Kuala Lumpur bersama kami di Studio Ruang Bicara. Terima kasih. Terima kasih juga Suhaimi kerana menjemput Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna untuk memperkatakan berkaitan dengan isu kos sara hidup. Sebenarnya saya di Melaka tadi pun memperkatakan perkara yang bersama dengan mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka. Apa hanya intipati utama? Intipati utama dalam mesyuarat bersama dengan Ketua Menteri Melaka dan Barisan Exco Melaka itu sebenarnya untuk melihat di mana kerjasama yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan, sebab kita tahu kebanyakan daripada dasar untuk menangani kos sara hidup itu termasuk juga dasar berkaitan dengan fizikal dan dasar monetary itu dibuat di peringkat persekutuan, Jadi tapi dia perlu disambut dengan pelaksanaan juga di peringkat negeri. Jadi kita berkongsi maklumat tadilah bersama Jadi dengan dalam kerajaan, dalam ketika rakyat masih lagi bergulat untuk mendapatkan sepinggan nasi di atas meja, pihak kementerian masih lagi juga dengan sesi sidang meja bulatnya, sampai bila akan berakhir untuk menoktahkan isu menangani kos sara hidup ini, Datuk? Penyataan bahawa kita masih lagi di meja bulat dan sebagainya itu bukan bermaksud hanya berdiskusi saja. Berdiskusi itu dia berlaku secara dua hala. Yang pertamanya adalah untuk kita tengok balik keberkesanan program kita
kita, apa yang telah kita laksanakan di peringkat lapangan itu untuk disampaikan semula ke peringkat mereka yang membuat keputusan. Dan dalam masa yang sama kita mengkaji strategi kita. Strategi itu selalunya tidak statik. Strategi itu mesti dinamik. So ada beberapa strategi yang kita sesuaikan semula, ataupun kita gabungkan dengan pandangan-pandangan daripada pelbagai pihak. Itu yang berlaku. So tidak bermaksud apabila kita terlalu banyak dikatakan kumpulan yang ditubuhkan dan terlalu banyak mesyuarat, itu bermaksud tiada apa-apa yang dilakukan di peringkat lapangan. Ada strategi yang pernah gagal? Setakat ini kalau saya lihat strategi-strategi yang dijalankan oleh kerajaan sama juga dengan strategi yang dijalankan di luar negara. Pemberian bantuan, subsidi, sama ada kepada dalam bentuk barangan, subsidi terhadap harga, ataupun bantuan tunai turut dijalankan di negara-negara di luar negara sana. So strategi monetary kita berkaitan dengan kadar OPR kita itu pun juga dilakukan di kebanyakan negara. Even strategi kita membuat program jualan-jualan murah, saluran bagi rakyat untuk mendapatkan barang-barangan pada kadar yang lebih murah daripada harga pasaran sekarang juga popular dan juga dilaksanakan di negara lain termasuk juga di Thailand. Jadi tiada sebenarnya strategi yang kita katakan strategi itu gagal, namun ada beberapa strategi yang kita perlu harmonikan bersama. Sebagai contoh, kalau tengok dalam isu ayam sebelum ini, kita mengatakan berkaitan sepatutnya kita membuka AP supaya lebih banyak ayam kita dapat import masuk daripada negara pengeluar ataupun pengeksport. Tapi kita ketahui dengan kita menetapkan kawalan harga ayam, maka harga di pasaran kita lebih rendah daripada harga yang nak masuk di situ. Jadi strategi itu yang saya nyatakan tadi perlu diselaraskan semula. So itu antara perkara lah sebenarnya Suhaimi yang kita tengok strategi itu untuk kita harmonikan dan kita selaraskan semula. Okey, jadi saya mengubah sikit. Tadi sebelum bicara langsung saya katakan pada Datuk, saya bagi peluang Datuk 2 minit untuk menyatakan stand pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Hal Ehwal Pengguna mengenai inisiatif yang diambil oleh pihak kerajaan. Tapi saya ubah secara impromptu. Terima kasih Datuk dalam sikit penjelasan awal dalam kaedah bagaimana agaknya pihak kementerian menangani kos sara hidup dengan pertemuan pemimpin kerajaan negeri dan baru kembali dari Melaka siang tadi, dan esok dikabarkan ada lagi mesyuarat bersama pasukan khas pasukan jihad menangani inflasi pukul 10 pagi. Jadi mungkin pihak media juga akan mendapatkan output yang terkini mengenai apa agaknya yang akan diumumkan esok selepas mesyuarat ketiga, saya dimaklumkan. Jadi pada malam ini juga hadir bersama saya, come back with popular demand. Ini dia orangnya, Profesor Madya Dr. Yusof Syari, penganalisis ekonomi. Terima kasih kerana bersama kami. Saya dengan Datuk dah hampir masa 8 minit. Tapi kita nak dengar juga berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Datuk sebentar tadi, usaha dinyatakan oleh pihak kerajaan sentiasa berterusan, pertemuan empat mata dengan pemimpin-pemimpin kerajaan negeri. Dan kalau kita lihat sendiri dari sudut ekonomi, pendekatan kerajaan dalam menangani kos sara hidup ni dah lama. Pernah ditubuhkan Majlis Keselamatan Sosial MySPC. Kemudian ditubuhkan jawatan kuasa Kabinet Kos Sara Hidup 10 tahun lepas. Dan saya masih ingat ketika itu saya bukan di sini tapi saya di RTM, saya membawakan perkara yang sama juga tentang jawatan kuasa Kabinet Kos Sara Hidup. Itu dah berlalu. Kemudian ditubuhkan pula dengan Majlis Kos Sara Hidup Kebangsaan, NAKOL. Kemudian ditubuhkan pula oleh kerajaan pasukan jihad menangani inflasi yang mempunyai kaitan. Bagaimana sendiri sebagai penganalisis ekonomi, baiklah tak kiralah dulu di luar negara, sekarang kembali ke dalam negara, melihat proses juga pendekatan pihak kerajaan dalam membantu rakyat menangani kos sara hidup. Doktor. Baik, terima kasih saudara pengerusi Datuk juga kalau tadi saudara pengerusi Suhaimi bangkitkan perjuangan saudara lama dalam memperjuangkan isu kos sara hidup ni. Sama juga seperti saya ingat saya dah start menulis berkaitan dengan kos sara hidup ini sejak tahun 2015 sehinggalah sekarang. Saya juga pernah berjumpa empat mata dengan pemimpin tertinggi dahulu untuk memberi solusi bagaimana untuk mengurangkan. Apa solusinya?
untuk mengurangkan harga barangan, Okey. harga makanan pada ketika itu. Harga makanan bukan sekarang isunya. 2016 lagi ketika itu kita telah dihambat dengan masalah kos sara hidup. Dan salah satu penyebabnya adalah harga makanan. Solusinya Suhaimi pada ketika itu saya berikan proposal satu kertas kerja berkenaan dengan saya kata hapuskan kartel dan galakkan persaingan. Seperti yang setelah berapa tahun, berapa lama diperjuangkan, mungkin pandemik COVID ini juga datang menghambat lagi, memberi tekanan lagi kepada pihak berwajib untuk melakukan sesuatu. Dan kita lihat ada beberapa perkembangan terbaru, telah ada wujud untuk usaha untuk mengurangkan kartel ataupun menghapuskan kartel itu dalam pasaran. Bayangkan berapa lama dah keadaan itu berlaku, ya. Baik, untuk menjawab persoalan Suhaimi itu berkenaan dengan usaha, adakah usaha sekarang ini berterusan, bagaimana keadaannya. Tapi suka juga untuk saya kongsi di sini adalah keadaan semasa saya pernah beritahu beberapa bulan yang lepas juga, ya. Kalau kita lihat indeks harga makanan terutamanya atau yang kita lihat yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan, saya beritahu kalau kita kira beri perkiraan mudah bagi mereka yang isi rumah berpendapatan RM3,000 dan ke bawah, jika kenaikan harga indeks CPI makanan terus meningkat berada dalam paras 4.0 sehingga Julai, ada lagi 2 bulan, ya. Daripada ketika itu kita tengok daripada kita cerap daripada Mac sampai kalau keadaannya daripada Mac dah 4.0, April 4.1, Mei beberapa hari yang lepas diumumkan 5.2, dan kalau masih lagi di bawah paras di atas 4 untuk Jun dan Julai, cukup untuk memberi impak yang sangat teruk bagi saya kepada mereka yang berpendapatan RM3,000 dan ke bawah. Okay. Kemungkinan simpanan mereka pun sudah tidak ada kerana mereka nak mengekalkan kehidupan dengan harga yang semakin meningkat. Kalau kita lihat ada berbicara indeks harga makanan ni meningkat hanya 5%, seolah-olah kalau macam harga RM1 naik 5 sen, kan. Nampak macam kecil, tapi sebenarnya kita kena faham bahawa kalau ikut harga normal, ikut keadaan normal, harga CPI makanan ni hanya meningkat sekitar 3% saja. Tapi bila dah mencapai 4 ke 5% itu cukup memberi petanda bahawa harga makanan di luar sana sangat mahal. Dan cerapan saya di luar sana juga rata-rata memang keadaannya sangat merungut, ya, terutamanya apabila harga subsidi minyak masak telah ditarik, menyebabkan harga berganda ke atas makanan. Mungkin Suhaimi telah buat jalan-jalan cari makan tadi, boleh mengetahui keadaan yang sebenar, ya, yang berlaku. Bagi saya, apa yang sedang dilakukan pada ketika ini, bagi saya agak macam tak ada sangat banyak perubahan berbanding dengan dahulu. Okey. Inovasi itu kurang di situ. Tiada banyak perubahan. Datuk mungkin ingin memberi kenyataan balas? Tidak banyak perubahan itu perlu dilihat daripada konteks outcome lah. Sebenarnya saya rasa apa yang doktor maksudkan itu daripada konteks outcome itu mungkin tidak dilihat sebagai mencapai apa yang seharusnya yang dibuat. Tapi apa yang dilihat oleh kerajaan sekarang, ya, sebenarnya betul tadi, kos sara hidup ni kita bukan memperkatakannya sekarang, dia sejak daripada dahulu lagi. Dan selalunya apabila kita menyatakan ataupun memperkatakan berkaitan dengan kos sara hidup, kita selalu bercakap berkaitan dengan harga. Harga mahal ataupun harga turun, harga mahal, inflasi dan sebagainya. Tapi kos sara hidup itu adalah lebih daripada itu. Kita perlu juga memperkatakan berkaitan dengan pendapatan. Pendapatan itu juga perlu dilihat daripada konteks itu. Dan sebenarnya dalam Majlis Tindakan Kos Sara Hidup Negara yang dipengusikan oleh YEB Perdana Menteri sekarang, dan ada beberapa jawatankuasa sebelum ini, banyak jawatankuasa di bawahnya, itu yang digabungkan sekarang, saya boleh panggil so-called digabungkan dan menjadi satu sebagai pasukan khas jihad menangani inflasi ini. Kerana kita lihat
kos sara hidup perlu dilihat dalam konteks yang lebih besar, berkaitan dengan harga barangnya, berkaitan dengan pendapatannya, di mana, dan apatah lagi selepas daripada pandemik COVID-19 itu, kita tahu pada masa itu kadar pengangguran, banyak mereka-mereka yang hilang pekerjaan, dan sekarang ni nak bangun semula untuk melihat, untuk mendapatkan sumber pendapatan, dan di situ kerajaan telah memperkenalkan strategi baru, iaitu meningkatkan gaji minimum itu, yang ditingkatkan kepada RM1,500. Itu antara perkara yang berkaitan dengan pendapatan. So yang berkaitan pula dengan harga barangan itu, seperti yang doktor sebutkan tadi, kemungkinan benda itu dilihat sebagai tiada banyak kesannya, tetapi sebenarnya we are actually trying very hard untuk menurunkan inflasi itu yang sebenarnya dia meningkat berkali ganda akibat daripada COVID-19. Kalau kita tengok data harga, kami mencerap data harga harian. Data harga kita harian daripada 1,500 orang pegawai pemantau harga itu. Kita ambil contoh seperti ayam. Kalau harga purata 2021 pada masa itu, dia telah mewujudkan satu trend harga yang baru. Dan kita khawatir dengan trend harga yang baru itu, sama ada dia akan menjadi satu benchmark harga selepas daripada 2021. Dia takkan lagi boleh pergi kepada harga yang pernah kita nikmati dalam tahun 2019 ataupun 2018 dan sebagainya. Jadi dalam konteks itu, bila kita lihat, selalunya orang akan melihat berkaitan dengan strategi jangka masa pendek. Itu yang strategi jangka masa pendek itu merupakan satu strategi yang kita boleh katakan lebih kurang sama. Pemberian subsidi, sekiranya kita dapati sesuatu komoditi itu yang amat terkesan, contohnya seperti ayam sebagai sumber protein yang paling murah untuk kumpulan B40. So kita memberi subsidi sebab kita mengawal harga bagi memastikan kita punya penternak dan juga pemain industri itu tidak terkesan. For sure that kalau kita mengawal harga itu, kita akan menyebabkan pasaran itu kita ganggu herutan pasaran di situ. So kita masuk dengan subsidi tersebut. Tapi kita jangan lupa, kerajaan juga sekarang ini menitik beratkan kepada strategi jangka masa sederhana dan juga jangka masa panjang. Mungkin dasar kita sebelum ini berkaitan dengan mengeluarkan input makanan ternakan itu, sebelum ini dasarnya lebih kepada dasar mengimport, kerana import itu lebih murah berbanding daripada kita menanam sendiri. Kita tidak mempunyai kawasan yang boleh dikatakan ada economy of scale untuk satu pengeluaran, sebagai contoh jagung biji yang luas dan sebagainya. Namun pandemik ini menunjukkan sebenarnya berkaitan dengan food security itu perlu diberikan penekanan. Jadi tapi dalam soal food security ni dah lama, dalam pembentangan bajet belanjawan tahunan lagi, kerajaan dah pernah kata kita akan tubuhkan food security, kita ada taman pertanian kekal pada ketika itu, tapi perkara ini tidak terjadi, ya doktor. Jadi sepatutnya setiap inisiatif, setiap perancangan itu perlu dilaksanakan selepas ia diumumkan, dan dalam keadaan subsidi itu diumumkan, kita mengharapkan kesan tempoh berapa lama agaknya doktor untuk ia memberikan impak, kesan dan sekaligus dapat membantu rakyat? Baik, saya sebelum nak jawab persoalan tersebut, saya lebih suka untuk kita alihkan sedikit Suhaimi okey, apa yang berlaku sekarang disebabkan oleh kenaikan harga barang, disebabkan oleh pengurangan subsidi dan juga beberapa masalah. Baik, kita faham kadang-kadang apa yang berlaku pengalaman yang lepas menunjukkan bahawa kadang-kadang instrumen yang digunakan oleh kerajaan itu terhad, dan kita tidak pernah mencuba untuk buat inovasi apa yang berlaku sekarang. Tapi saya nak alihkan di awal sikit, kita pergi pada root dia dahulu. Kita faham bahawa ekonomi yang berlaku pada hari ini disebabkan oleh kebahagian besarnya pengaruh global, pengaruh global disebabkan oleh peperangan Ukraine dan Rusia, disebabkan oleh pembukaan ekonomi yang tidak uniform di luar sana, dan kebahagian besar disebabkan oleh rantaian bekalan akibat COVID-19. Baik, umpamanya kita dah tahu taufan akan melanda Malaysia beberapa bulan ni. Kita sebagai tuan rumah kawasan ketua kampung, kalau saya sebagai ketua kampung, saya akan lakukan sesuatu perkara sekurangnya untuk menghadang taufan tersebut supaya dia
tidaklah terlalu teruk kalau kena kepada penduduk saya. Saya tak boleh katakan bahawa okey, taufan ini disebabkan oleh fenomena di luar sana, jadi kita lepaskan kepada semua, semua tanggung. Kita tak boleh jadi begitu ya. Itu analogi yang saya cuma sampaikan. Apa yang maksud saya kat sini adalah, baik, kalau kita lihat sekarang ni harga ayam dan minyak masak lah yang paling dominan, walaupun kita faham bahawa saya pun tidak pasti adakah orang di luar sana memahami ekonomi ataupun tidak. Sebenarnya kalau harga minyak masak naik, bukan sahaja minyak masak naik, semua minyak pun naik, termasuk minyak gamat kot naik kan. Bahasa mudahnya kita nak bagi tahu itu. Kalau pengiraan saya menunjukkan bahawa produk kesihatan juga meningkat disebabkan oleh harga minyak, disebabkan harga minyak masak, kerana bahan yang digunakan oleh kesihatan. Kalau kita fikir apa kaitan dengan kesihatan, jadi sepatutnya kalau orang pergi ke mendapatkan kesihatan, ubat kesihatan meningkat, jadi mereka tidak boleh marah kenapa berkaitan dengan minyak masak. Kerana komponen minyak bahan itu digunakan dalam perubatan. Okey, baik. Dalam balik pada isu global yang menghambat Malaysia tadi itu berkaitan dengan harga ayam yang disebabkan kita faham oleh bekalan di luar sana yang terganggu. Tetapi kalau kita lihat negara-negara lain, mereka proaktif ya. Kalau macam Singapura, Malaysia tidak lagi tidak import ayam, dia terus pergi bilateral, pergi ke Thailand, terus pergi kepada Indonesia dan negara-negara lain. Dia nak pastikan bahawa rakyatnya makanan tidak cukup ya. Begitu juga saya tak pasti ya, adakah kita cepat lakukan perkara tersebut. Kita pernah lakukan dahulu semasa krisis beras dahulu, kita terus pergi kepada Vietnam, kata silap saya, untuk terus mengadakan bilateral kan. Dalam keadaan sini, kalau kita rasa harga bekalan disebabkan bahan mentah ayam itu meningkat, kita sepatutnya terus pergi kepada sos, terus buat sesuatu seperti mana yang Jokowi baru ni pergi buat Rusia. Saya rasa kalau kita faham ke depan Jokowi itu, saya rasa adalah satu misi untuk juga berkaitan dengan security makanan di belakangnya itu ya. Jadi kita juga tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tersebut. Begitu juga dengan, saya pun tidak faham kenapa dalam keadaan yang mana pendapatan rakyat yang masih lagi tidak menentu, tumbang-ambing, kita masih lagi dalam fasa pemulihan ekonomi dan kecederaan itu masih ada, tidak boleh dirawat sepenuhnya, pengangguran masih tinggi, maksudnya ramai yang lagi di luar sana tak ada pekerjaan. Kenapa, apalah salah kalau kita tahan sedikit macam harga subsidi minyak masak ni untuk tidak dinaikkan harganya. Harga ayam juga tak boleh ke? Tahan sekejap ke? Ini soalan ni menarik. Soalan ni sebenarnya ditujukan kepada Datuk untuk Datuk jawab ya. Sebentar saja lagi. Jadi kita berhenti rehat seketika dan kita faham ya dari segi analogi yang disampaikan oleh Dr. Yusof dan juga pertanyaan yang ditujukan secara halus untuk dijawab oleh pihak KPDN-HP dan wakilnya pada hari inilah Datuk Roziah Abudin. Jadi kita berehat seketika, kembali selepas ini di Ruang Bicara. Menangani kos sara hidup peranan siapa? Persoalan yang kita ajukan untuk kita jawab, mustahil untuk kita menjawabkan, untuk kita menoktahkan siapa ya yang berperanan besar dalam hal ini untuk kita bicarakan dalam ruang bicara. Namun ya, kita cuba sedikit sebanyak memberikan input dan mungkin dapat mencuit hati di luar sana dalam melihat, memikir dan juga membuat keputusan ya peranan yang perlu kita sama-sama mainkan. Jadi sebelum kita sebab tadi dalam sesi perbincangan part yang pertama tadi Dr. Yusof ada menyatakanlah dari segi apakah tindakan yang seharusnya dari segi prediction yang boleh kita lakukan dari segi ekonomi ya, bahawa kalau kita ada taufan, takkanlah kita nak biar taufan tu tempias terus di badai taufan. Jadi pastinya ada tindakan-tindakan yang telah pun diambil oleh pihak kerajaan dalam melihat ya peristiwa-peristiwa ataupun kesan-kesan ekonomi global kepada negara. Jadi sebelum Datuk menjawab soalan itu, bersama kita di talian adalah Encik Ridwan daripada Pulau Pinang. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan, silakan soalan ringkas dan padat. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Dan ahli-ahli panel. Okey, soalan saya ini barang kawalan Ya. Kita tengok kan, bila setiap perayaan yang ada di Malaysia ni, contoh Hari Raya Puasa, Hari Raya Christmas, Hari Raya Cina, barang-barang kawalan semua naik. Jadi saya nak tahu apa peranan KDN, KKN. Bagaimana peranan ni untuk mencegah barang kawalan ni. Yang kedua, dulu saya dengar wawasan 2020 kerajaan akan menaikkan gaji kaki tangan awam pada pendapatan tinggi. Tetapi ini pendapatan tinggi ni dengar macam ada semua wawar kan, tapi tak diberikan kepada kaki tangan awam dan swasta. Kemudian tadi saya dengar pensyarah sebut inovasi kurang.
Memang kita tengok inovasi kurang, cuma wawar kan. Patutnya cara mencegah tu lebih baik daripada mengubati. Sebab sekarang kita cuma mencegah tapi tak ada mengubati. Bagi rakyat ni senang hidup selesa di negara ini. Kemudian tu kartel tu kita tak dapat hapuskan. Macam mana kita tengok minyak subsidi dekat sempadan Malaysia, Thailand. Satu dekat lagi Sungai Golok. Kenapa kartel kita tak dapat hapuskan? Boleh kat Kementerian Perdagangan, KDNKT ulas adalah ini. Terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Encik Rizwan. 2 soalan situ untuk KP dan IHP saya bagi kepada Datuk, dan soalan gaji itu saya nak berikan kepada Dr. Yusof. Okey, Datuk. Okey, terima kasih. Tadi sebenarnya jawapan balas saya lah kepada Dr. Yusof. Boleh saya sekalikan berkaitan dengan soalan yang ditanya oleh pemanggil tadi. Kita mengatakan seolah-olahnya tiada langsung tindakan membiarkan negara kita terus dilanda badai. Contoh yang diberikan tadi adalah berkaitan dengan ayam dan minyak masak. Tapi sebenarnya kawalan harga ayam itu telah kita laksanakan sejak daripada tahun lepas lagi, bermula daripada perayaan Deepavali bulan 10, dan kemudiannya dia berlangsung beberapa fasa itu sehingga kepada bulan Jun. Berapa lamakah tempoh itu? Itu adalah antara kawalan harga yang terpanjang yang pernah dilaksanakan oleh kerajaan. Kalau kita tengok dalam sebelum Februari, harga kawalan pada masa itu adalah pada harga RM9.10. Pada masa itu tidak disuntik sebarang bantuan subsidi oleh kerajaan kepada penternak. Dan kemudian kerajaan menetapkan harga ceiling itu direndahkan lagi kepada RM8.90. Pada masa itu banyaklah huha yang mengatakan kita hanya menurunkan 20 sen. Tapi sebenarnya tidak, sebab kita dah kawal sebelum itu. Kalau kita tengok sebenarnya kita dah turunkan daripada harga sekiranya kita apungkan pada masa itu boleh mencecah RM11. Dan apabila kerajaan menetapkan harga kawalan yang lebih rendah pada RM8.90 itu, kita menampung kerugian penternak itu dengan memberi subsidi. Pada masa itu kita kira kos di peringkat ladang daripada struktur harga penternak itu kita membayar subsidi 60 sen setiap kilogram. Itu kita buat dalam fasa yang pertama itu. Dan kemudian apabila kos pengeluaran itu semakin naik sebab trend harga jagung dan soybean itu, dalam bulan April kerajaan menambah lagi subsidi itu kepada RM1.40 bagi setiap kilogram, bagi memastikan rakyat kita masih lagi membeli harga ayam pada harga RM8.90 sekilogram. Itu adalah harga ayam peringkat runcit yang paling murah dalam rantau ini. Jadi itu apa yang kita buat sekarang. Doktor menyatakan tadi berkaitan contohnya seperti Singapura yang keluar untuk mencari sumber bekalan baru. Ya, kerana negara Singapura tidak mempunyai pengeluaran dalam negara. Kita mesti ingat negara kita merupakan negara pengeluar ayam yang telah lebih daripada sara hidup kita. Kita produce kalau tak silap saya lebih 114% sara hidup kita. Dan apa yang kerajaan buat, walaupun kita mempunyai lebihan dalam pengeluaran kita, kerajaan turut menetapkan sekatan ataupun larangan ekspor itu. Jadi perkara itu telah kita laksanakan. Dan kemudiannya itu bila kita tengok harga jagung bijirin itu ada menunjukkan sedikit penurunan, dan kita tengok kemungkinan rakyat mungkin boleh menerima sikit pada tahap harga yang mungkin lebih tinggi. So kerajaan telah menetapkan untuk kita naikkan sedikit sekarang ini sehingga Ogos, bermula daripada 1 Julai sehingga Ogos, untuk harga peringkat runcit itu kita naikkan sedikit daripada RM8.90 kepada RM9.40, dan subsidi yang dibayar adalah RM1.20. Dan kita kena tahu sekiranya harga itu diapungkan tanpa sebarang kawalan, penetapan kawalan itu, harga boleh mencecah sehingga 11 ataupun even ke
kepada RM12 dan itu adalah apa yang kita panggil sebagai unjuran kita. Tapi kita tahu dalam sistem perniagaan kita tidak semua tempat itu dia menunjukkan saluran perniagaan yang kita panggil sebagai satu saluran yang straight lah. Kita kata mesti daripada peternak, pemburung dan juga peruncit. Dia mungkin boleh melibatkan saluran yang pelbagai. Ada beberapa pemburung dan sebagainya, dan kemungkinan ada lokasi-lokasi contohnya yang terlalu berada di kawasan yang dalam itu, peruncit mungkin mengambil bekalan daripada atas daripada peruncit juga. Jadi sistem itu mungkin akan boleh menyebabkan beberapa tempat itu. Pihak kerajaan dah sedar ada gangguan dalam instrumen itu sendiri. Apa tindakan segera yang diambil? Adakah tindakan segera itu terus dibuat secara impromptu ataupun ia mengambil tempoh masa menyebabkan rantaian itu sendiri terganggu? Tindakan kita kalau kita nak mengubah cara corak bagaimana perniagaan itu dijalankan memang akan mengambil masa. Dia akan mengambil sedikit masa. Tapi apa yang kita laksanakan adalah melalui jualan terus. Saya rasa pihak Kementerian Pertanian dan Industri Makanan ada membuat program jualan terus daripada ladang ini, memastikan ada saluran di mana rakyat ataupun penduduk di sesuatu tempat itu mendapatkan bekalan yang terus, ataupun kita cuba memastikan peringkat tengah itu ataupun pemburung itu hanya mempunyai satu atau dua peringkat saja bagi memastikan harga itu tidak terlalu tinggi di kawasan-kawasan yang jauh daripada bandar. Dan kita sebenarnya ada program yang kita panggil sebagai program penyeragaman harga. Ini adalah bagi memastikan program-program barang kawalan kita sebagai contohnya minyak masak, tepung gandum, gula, beras, gas memasak itu harga yang dinikmati oleh rakyat yang berada di kawasan pendalaman sejauh contohnya di kawasan Mulu di Sarawak itu, yang hanya boleh dihantar bekalannya melalui sungai itu, harganya sama seperti apa harga yang kita kawal di bandar. Apa yang kerajaan buat, kerajaan selain daripada kita subsidi produk itu ataupun bekalan itu, kita subsidi kos pengangkutan itu juga. So ada banyak usaha di situ. So itu yang saya nyatakan berkaitan dengan perkara berkaitan dengan ayam tidak benar sebenarnya. Datuk, kita ada seorang lagi pemanggil, Encik Nawawi daripada Kuala Lumpur, lama menunggu di talian. Hello Encik Nawawi. Hello. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teruskan soalan ringkas. Selamat malam pada ahli panel. Ya, silakan. Saya nak menyampaikan satu saya ada question mark lah kat kepala ni. Bila tengok Datuk daripada Kementerian Pengguna tu bercakap, saya simpati dengan kementerian ni. Sebab apa? Saya lihat kalau kita melihat pada harga makanan, ia melibatkan banyak agensi-agensi seperti pertanian, perikanan dan sebagainya. Jadi apakah seperti doktor tu cakap tadi, dan Datuk tu sendiri berkata tadi, telah Hello, teruskan. Ya, Encik Nawawi, teruskan. Hello, terus. Seperti Datuk dan doktor tu cakap, mereka dah identify the problem 1 year or 2 years ago. So apakah perancangan yang dibuat oleh Jabatan Pengguna, Jabatan Kementerian Pengguna ni dengan Kementerian Pertanian, Kementerian seperti Pertanian, Maju Ternak ke, ataupun Perikanan dan sebagainya yang terlibat dalam pengolahan makanan. Jadi saya rasa macam everybody work in silo, nampak? Ya, okey. Ya, sekarang jadi masalah sekarang yang menerima segala kritikan adalah Kementerian Pengguna. Mereka dia berharapkan dia orang menerima yang menjadi penyelesai kepada isu ini. Okey. Baik, kami faham. Di Kementerian Pertanian, Perikanan, apa yang mereka buat pada past 2 years. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Cik Nawawi daripada Kuala Lumpur. Pandangan yang diberikan itu antara yang tulus, keluhan-keluhan yang diberikan, yang dilontarkan, pandangan yang diberikan. Malah keluhan di media sosial juga kita lihat begitu genuine tentang keluhan mereka mengenai kos sara hidup. Dan tadi kita bercakap tentang kos sara hidup dan berkait rapat dengan pendapatan. Datuk juga ada menyebut, pemanggil kita tadi Encik Radwan pun ada menyebut. Jadi untuk isu pendapatan
rakyat, ya, gaji minimum telah pun diumumkan. Malah kalau kita melihat dalam satu konteks yang lain, kos sara hidup rakyat yang meningkat ini berkait rapat dengan gaji, dengan pendapatan. Jadi untuk anggaran pendapatan bagi rakyat dapat hidup secara bermaruah, berapa agaknya amount yang dilihat kita dapat hidup secara bermaruah? Baik, kalau kita bicara berkenaan dengan kos sara hidup, memang betul dia ada dua komponen yang ada kat situ, iaitu pendapatan dan harga. Situasi kos sara hidup ini tidak meruncing jika peningkatan gaji itu seiring dengan peningkatan harga. Tapi sekarang berlaku sebaliknya, dan itu bukan perkara ini bukan perkara baru. Dah seperti kita beritahu di awal tadi, dah sejak 2016, sejak kematian saya dah berlaku begitu. Banyak kajian telah dibuat pun yang menunjukkan bahawa semakin kecilnya pendapatan tersebut, bulanan yang tertinggal selepas gaji tolak dengan pendapatan kadang tak sampai RM100 untuk bulan berkenaan bagi mereka yang pendapatan bawah RM2,000 dan ke bawah, ya. Itu memang sesuatu yang meruncing. Baik, bila bercakap tentang gaji, kalau ikut kajian daripada bank negara, mereka membuat gaji dipanggil living wage. Living wage ni yang nak contoh nak hidup lebih bermaruah, kan? Kalau di Kuala Lumpur melepasi 3,000 dan ke atas, bergantung kepada saiz keluarga juga. Baik, kita tidak dapat lari, kita tidak dapat hakikat bahawa Malaysia ni sebuah negara yang berpendapatan secaranya pendapatan rendah lah, low wage country, ya. Ini melibatkan isu struktural, ya, dan apa yang berlaku pada masa kini adalah kita ni sebuah negara yang berasaskan ataupun kita panggil labor intensif, berintensifkan buruh, yang mana menyebabkan apabila kita berintensifkan buruh, kita banyak bergantung pada buruh separa mahir dan tidak mahir. Terutamanya yang kita tahu, bila kita bergantung banyak pada buruh mahir, separa mahir dan tak mahir ni adalah terutamanya mereka yang bukan warga negara Malaysia, ya. Kalau dari segi, kalau kita lihat daripada 10 tahun yang lepas secara puratanya, Suhaimi, daripada keseluruhan penjanaan pekerjaan yang wujud pada setiap tahun itu, 61% iaitu pekerjaan yang separa mahir dan tidak mahir. Hanya lebih kurang 39% saja yang mahir. Itu menyebabkan lambakan graduan yang berlaku di luar sana, iaitu berlaku jajaran di antara permintaan dan penawaran. Jadi untuk membetulkan keadaan ini, kita kena betulkan balik ekonomi kita. Overhaul balik lah. Kita overhaul balik. Enjin tu bukannya overhaul setakat pistonnya saja, full overhaul. Kita kena buat full overhaul untuk memastikan bahawa setiap ekspor kita ataupun setiap pelaburan yang masuk, pelaburan yang bernilai tinggi, maksudnya pelaburan yang mencipta pekerjaan yang berkemahiran tinggi, supaya apabila kita mencipta pekerjaan berkemahiran tinggi, dalam masa sama gaji pun akan meningkat. Jadi isu gaji ini kalau kita bicarakan dalam 2-3 bulan ni takkan selesai, takkan berlaku, ya. Dia memerlukan jangka masa yang panjang, dan juga ini melibatkan juga kesanggupan majikan di luar sana. Adakah mereka setuju untuk berkongsi keuntungan dengan antara pekerja dan mereka? Itu juga perlu dilihat, ya, Suhaimi. Walaupun sasaran kita meletakkan bahawa pendapatan per kapita untuk mencapai sebuah negara maju pada certain level, tapi kita tak boleh pegang itu sebenarnya, kerana pegangan itu akan memberi risiko kepada kita, kerana ia merujuk pada satu indikator purata. Dia tidak menceritakan apa jadi kat B40, apa jadi kat M40. Pengalaman kita, sejarah kita yang 5 tahun, 10 tahun yang lepas, kita bertumbuh, betul, kita bertumbuh, ekonomi bertumbuh, tetapi manfaatnya banyak didapati oleh mereka yang berada T20, tapi tidak berada di bawah. Sebab itu pengagihan, peralihan itu perlu berlaku dalam pasaran kita. Apabila kita cakap pasal gaji ni, kita cakap ni panjang cerita ni, dan nak membuat intervensinya agak complicated di situ, ya. Baik, kalau saya sentuh berkenaan dengan apabila kita, analogi saya di awal tadi, apa yang saya jumpa adalah mencegah lebih baik daripada mengubat. Apa yang kita buat sekarang ni, kita bagi subsidi apa semua tu nak mengubat, kita tak mencegah. Kita dah tahu kartel berlaku daripada lama dulu, tak buat apa, kan? Kita dah tahu pasaran yang tak kompetitif, dimonopoli oleh orang tertentu. Kenapa kita tak lakukan sesuatu? Kita tahu bahawa Laut Cina Selatan kita telah terbuka luas, orang lain yang menarik hasil kita.
apa kita buat? Nelayan masih terus miskin sedemikian. Apa yang kita buat? Ya? Harga dulu, kalau harga ikan adalah harga yang murah, sekarang harga ikan mahal, tetapi siapa yang untung? Nelayan miskin macam tu juga kan. Jadi ini perkara yang saya maksudkan tadi, yang kita kena perlu buat sesuatu. Kita tak boleh kata buat dalam masa terdekat ini. Betul lah ada tindakan-tindakan kita ambil, tapi tindakan jangka masa panjang untuk menyelesaikan masalah itu perlu ada, menyelesaikan penyakit itu perlu ada. Mengubat saja tak selesai masalah ni. Jadi perlu ada ke arah tersebut lah. Tapi Datuk dan juga doktor tak gaduh malam ni kan? Tidak. Tak gaduh kan? Jadi macam ada sindir-sindir sikit tu. Jadi Datuk, macam mana Datuk melihat ya tindakan-tindakan yang dilihat subsidi ya? Kita berterima kasih, rakyat sebenarnya berterima kasih. Saya juga antara sebahagian daripada penerima subsidi. Doktor sendiri, malah Datuk juga sendiri. Tapi itulah, pemberian subsidi itu tak bersasar. Kita dah tahu dah, kita nak pemberi subsidi ni untuk B40 dan mereka yang dah tergelincir daripada M40 ke B40. Tapi dah tahu benda alah ni tersasar, apa implementnya? Apa tindakan seterusnya untuk memastikan subsidi ini betul-betul kepada mereka yang bersasar? Datuk? Okey, terima kasih. Saya rasa saya ada beberapa perkara yang tadi yang belum sempat disentuh daripada pemanggil kita. Saya rasa pun doktor menyentuh berkaitan dengan isu kartel dan sebagainya. Isu kartel itu, dan kita tahu kita mempunyai akta anti persaingan di situ yang bagi memastikan tidak berlaku kesalahan berkaitan dengan pakatan harga. Pakatan harga itu bagi menghalang persaingan secara sihat dalam pasaran yang akhirnya akan merugikan pengguna lah, kerana pengguna tidak dapat membuat pilihan terhadap harga. Dan juga kita bagi memastikan tiada penyalahgunaan kuasa dominan, kartel lah dalam hubungan ini. Kartel itu apa yang berlaku. Jadi usaha untuk perkara berkaitan kartel ini sedang dilaksanakan oleh Suruhanjaya Persaingan Malaysia. So ada beberapa laporan ataupun siasatan, dan yang terbaru ni sebenarnya adalah siasatan berkaitan dengan industri dalam ternakan ayam. Dan kita harap ada pengumuman dalam masa yang terdekat daripada dapatan berkaitan dengan isu kartel dan sebagainya. Dan kartel ini, saya mungkin bukan orang yang pakar berkaitan dengan sesuatu isu berkaitan dengan penyiasatan kartel, tapi kalau kita tengok industri contohnya lah seperti industri ayam itu telah berpuluh tahun, kemungkinan siasatan itu mengambil masa yang lebih panjang lah untuk tujuan kartel tersebut. So ada usaha ke arah itu. Dan tadi juga dinyatakan berkaitan dengan kawalan harga semasa musim perayaan je. Kita ada skim kawalan harga musim perayaan yang kita buat. Itu antara usaha-usaha kerajaan. Terima kasih kepada pemanggil yang kedua tadi yang melihat sepertinya lah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna menerima tempias daripada isu berkaitan dengan harga naik dan sebagainya. Tapi sukalah saya nyatakan di sini, itu adalah tanggungjawab kami, dan sebenarnya kerjasama dengan kementerian-kementerian lain, sebagai contohnya terutamanya Kementerian Pertanian. Memang kita laksanakan Kementerian Pertanian seperti yang doktor nyatakan tadi, banyak isu-isu struktural yang perlu dibetulkan yang dalam tindakan kementerian lah berkaitan dengan pengeluaran itu. So untuk kita memperkatakan berkaitan dengan harga ini, sebenarnya apa yang perlu dibetulkan adalah bekalan. Bekalan itu. Dan saya percaya usaha ke arah untuk meningkatkan pengeluaran dalam negara itu adalah usaha yang berterusan. Ada beberapa komoditi yang kita tengok masih lagi boleh dipertingkatkan. Pengeluaran daging sebagai contohnya, daging lembu, sayur-sayuran yang masih lagi belum mencapai tahap sara hidup kita yang tinggi. Tapi ada juga beberapa perkara yang orang di luar sana, sebolehnya semua benda kita nak produce dalam negara, tapi kita kena realistik, tidak semua benda kita boleh hasilkan di dalam negara. Itu yang pertama. Tadi apa tadi soalan daripada Suhaimi tadi? Subsidi bersasar. Subsidi bersasar itu ya. So, kita ada subsidi, kebanyakannya sekarang subsidi kita dalam bentuk subsidi kepenggunaan lah kita kata subsidi ayam, subsidi minyak, subsidi petrol dan sebagainya. Dan kalau kita tengok subsidi kita ni, betul ada subsidi menyeluruh ataupun subsidi pukal yang kebanyakannya dinikmati ataupun memberi manfaat yang lebih besar kepada kumpulan yang berpendapatan tinggi, sebagai contohnya T20, subsidi elektrik kita, subsidi petrol kita, subsidi diesel kita. Itu apa yang berlaku sekarang. Tapi
antara perkara yang dilihat oleh kerajaan sekarang ini adalah untuk kita beralih daripada subsidi berbentuk pukal ini ataupun menyeluruh ini untuk kita buat subsidi secara bersasar. Memang dalam perancangan dan sebagainya, tapi perlu dilaksanakan secara berperingkat. Kadang-kala kita kena fikir juga apabila kita menarik sebagai contohnya subsidi petrol itu kepada syarikat-syarikat besar sebagai contohnya pengguna komersial, tetapi kesannya akhirnya kepada rantaian harga bekalan itu boleh memberi kesan kepada harga barangan kepada pengguna itu juga. So antara perkara yang sedang diambil kira oleh kerajaan, memang betul kita dalam fasa untuk mengkaji subsidi secara pukal ini kepada subsidi berbentuk subsidi yang kita sasarkan. Ada jangka masa bila agaknya? Mungkin bukan saya lah yang wajar untuk memperkatakannya, kerana subsidi itu kajiannya dibuat oleh Kementerian Kewangan. Dan tadi Doktor menyatakan berkaitan dengan ada timing masa yang kita buat sekarang untuk menarik subsidi yang diberikan sebelum ini. Contohnya tadi dikatakan ataupun di luar sana banyak memperkatakan kita menarik balik subsidi minyak masak. Kenyataan itu agak kurang tepat. Sebenarnya subsidi minyak masak masih diteruskan tetapi dalam bentuk kemasan polybag. Dalam kemasan polybag, dan kita tahu kemasan polybag itu pengeluarannya adalah 60,000 metrik tan sebulan, melebihi daripada penggunaan household ataupun isi rumah. Tapi isunya di sini kerana harga itu terlalu murah, RM2.50 yang ditetapkan oleh kerajaan itu berbanding kalau kita tengok daripada negara serantau kita mungkin pergi kepada RM9 ataupun RM10 bagi setiap kg itu, ketirisan itu berlaku. Dan pengumuman baru ini yang dibuat oleh YAB Perdana Menteri melalui pasukan jihad yang melihat ini adalah ketirisan yang kita buat, dan penjimatan sebenarnya kita boleh bagi balik kepada pembangunan negara. Dan subsidi yang kita tiris ini agak sukar, kita dapati agak sukar untuk kita kawal sekiranya tak ada penguasaan secara bersepadu. Di peringkat KPDNJP kami cuma mempunyai 2,200 pegawai penguatkuasa, dan kita lihat perlu ada satu penguatkuasaan secara bersepadu. Kita gembelingkan anggota penguatkuasaannya daripada PDRM, ATM, Custom dan sebagainya untuk sama-sama kita baca kenyataan YAB Perdana Menteri untuk menggempur bersama, sama ada di sempadan ataupun di kilang dan sebagainya, dan kita menggunakan pakai aset yang sama. So yang ini penguatkuasaan bersepadu ini bagi memastikan pengauditan dan pemutihan rantaian bekalan itu dapat kita lakukan dalam short period of time lah. Baik, doktor orang luar dari pihak kementerian, tapi merupakan seorang ilmuwan, seorang penganalisis politik. Kalaulah pada malam ini doktor dipakaikan baju KPDNJP, bagaimana tindakan, apakah langkah yang akan diambil pertama dalam perihal subsidi, dalam perihal ketirisan yang berlaku, dan kalau kita melangkah lebih jauh, jika doktor berkuasa untuk dalam perihal belanjawan tahunan negara untuk memperbaiki herotan-herotan yang berlaku pada ketika ini, dan pastinya ada instrumen indeks harga pengguna, adanya inflasi, dan banyak lagi faktor-faktor dalam ekonomi itu yang perlu diperbaiki. Apa yang akan doktor lakukan? Baik, jika baju saya malam ni saya bertukar, jadi transformer assumption dalam jangka masa yang terdekat, apa yang boleh kita lakukan yang difikirkan adalah saya akan lihat kembali instrumen-instrumen yang mana yang kita lakukan sekarang, kita buat assessment balik. Kalau boleh kita buat cerapan, kita buat pertanyaan quick respon daripada pengguna sana. Adakah subsidi yang dibagi ini mereka dapati? Kalau bag minyak masak bag tu, adakah mereka dapati? Kalau tak dapati, kita minta respon. Adakah bantuan RM100 ataupun tunai itu sesuatu perkara yang berguna pada mereka untuk memastikan kelangsungan hidup mereka? Kita akan tanya, dan saya akan utarakan adakah kita tukar cara kaedah. Sebab pemerhatian kami mendapati bahawa kita tengok
Bila harga naik, dia tak kenal siapa, Suhaimi ke, dia tak kenal Datuk, dia tak kenal saya. Semua kena semua. Bila kena semua, akan ada yang boleh tanggung, ada yang tak tertanggung. Jadi apa salahnya kalau kita sebagai setanggungjawab untuk untuk menjaga kebajikan mereka yang berpendapatan rendah, ketika mana kecederaan ekonomi itu masih tinggi, ketika mana pandemik kita masih lagi dalam proses pemulihan, saya cenderung untuk wujudkan kedai harga yang lebih murah. Apa yang ada sekarang ni ke masyarakat luar sana, mereka tak ada pilihan saya ni. Mereka pergi kedai ni pun sama, pergi kedai tu pun sama. Mereka tak ada pilihan. Apa salahnya kalau kita wujudkan satu kedai, mungkin harga kedai apa kita nak panggil, harga kedai kita ada kedai harga Malaysia. patut. Kedai harga patut ke tak patut ke, kedai keluarga Malaysia, yang mana kita menawarkan harga yang lebih murah dan orang yang boleh kita letakkan di lokasi-lokasi yang banyak B40 dan M40. Dan kalau perlu kita lakukan hanya mereka yang ada kad tertentu je, yang kad untuk B40 je yang boleh layak masuk, apa salahnya? Dan kita bagikan yang usahakan tersebut adalah seperti social enterprise ataupun NGO, dan kerajaan beri ruang kepada mereka terus import daripada luar kat mana lebih murah, masuk dalam Malaysia, packing balik pun tak kisah, asalkan yang penting kita nak jaga makanan ada di atas meja. Okey, itu yang akan dievaluasi. Kalau jangka masa panjang, apa yang kita melihat kat sekarang ni adalah faktor institusi yang berlaku sekarang ni adalah kita saya tak nampak ada sesuatu cerah sangat di masa depan ni, sebab kita dah bercakap lama tentang isu ini kan. Mungkin salah satu kaedah kalau kita katakan bahawa ikan yang kita perolehi, banyak yang nelayan kita hanya ada di pesisir pantai, tidak banyak di laut dalam. Pergilah Korea Selatan, pergilah dengan Jepun buat usaha sama, panggil Jepun, panggil syarikat Jepun datang lakukan ataupun timbalah ikan di Malaysia dan bawa masuk ke dalam Malaysia. Kita tak ada teknologi, kita kena cepat, kita panggil cepat. Sedangkan keadaan sekarang ni kita tak boleh nak tunggu syarikat Malaysia ke, nak tunggu JSC pun, pada pandangan saya ini sesuatu yang lambat. Dan juga bila saya lihat ada banyak perkara-perkara yang boleh kita lakukan tanpa memerlukan satu pemikiran yang panjang lebar, boleh dilaksanakan di peringkat lokaliti. Contohnya kalau berkaitan dengan ternakan, boleh dilakukan. Cuma kita kena tukar, nak berubah ke tak nak berubah, tukar sikit modus operandi itulah. Operandi tu, kalau saya dengar kata, kalau contohnya kan, kadang-kadang kita bagi subsidi peruntukan ni kepada agensi yang kita dah tahu gagal. Minta maaf bercakap lah. Tapi kita ubahlah, kita ubah cara tersebut bagi yang boleh berjaya. Okey, baik, kita ada 2 minit. 1 minit kepada doktor, ya, kita terus saja. Menangani kos sara hidup, peranan siapa? Pada pandangan saya adalah peranan ni adalah peranan ni semua pihak berperanan. Semua pihak kementerian, semua pihak NGO, termasuklah NGO berkaitan dengan penggunaan, semua berperanan. Tapi kita nak tengok peranan paling besar mempengaruhi keseluruhannya siapa. Pastilah mereka yang di pihak kerajaan sendiri, yang memastikan apakah yang terbaik kepada Malaysia. Saya masih lagi meletakkan weighted besar kepada kerajaan. Okey. Datuk bersama kita pada malam ini, dan Datuk sendiri dilihat mewakili pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri pada malam ini. Aku janji yang mungkin boleh diberikan pada malam ini dalam menangani kos sara hidup, peranan itu terletak kepada semua, tapi dilihat kerajaan berada di barisan, berada di saf paling hadapan dalam isu kos sara hidup ni. Ringkas, Datuk. Ringkas. Okey. Kita tahu tadi, kita bercakap berkaitan faktor yang terpenting dalam pembentukan harga itu adalah kekuatan permintaan dan penawaran. So kalau daripada aspek pembeli itu, semakin banyak barang dibeli akan meningkatkan harga. Pada pengguna pula, semakin banyak barang yang akan dijual akan menurunkan harga. So ada peranan pembeli dan juga ada peranan peniaga di situ. Dan kita tahu negara kita mengamalkan sistem ekonomi pasaran bebas di situ. Tapi dalam sistem ekonomi pasaran yang bebas itu menjadi kekhawatiran kepada pengguna itu sekiranya harga itu naik secara mendadak. Sebab pasaran bebas menyebabkan harga itu tidak tidak dapat kita predict lah di situ. Dan di situlah yang kita katakan sebagai campur tangan ataupun intervensi kerajaan bagi memastikan harga itu tidak naik terlalu mendadak dan sebagainya. So itu adalah sebenarnya ringkasan apa yang ingin saya nyatakan di sini. Apa yang kerajaan buat pada masa sekarang adalah bagi memastikan industri ataupun pihak peniaga kita dapat meneruskan terbela dan juga pengguna juga
kebajikannya terbela. Jadi mencapai titik keseimbangan di antara peringkat peniaga dan juga pengguna. Baik, terima kasih banyak Datuk Roziah Abudin, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, dan juga Profesor Madya Dr. Yusof Syahri, penganalisis ekonomi. Jangan pernah serik untuk Datuk dan juga Doktor, kerana kita masih lagi dalam mood membicarakan tentang kos sara hidup. Sampai bila kita akan menoktahkannya, kita belum tahu lagi. Masih lagi dalam soal infinity dalam menangani kos sara hidup rakyat ini. Jadi sekian saja daripada saya, Syuhaimi Muhammad, untuk ruang bicara pada malam ini. Assalamualaikum.